sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Nabil Hamizan bin Samsudin, nombor matrik 17 DEP 18F 1061, pelajar semester akhir dari Politeknik Sultan Idris Shah, jurusan Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Pada semester kali ini, saya telah ditugaskan untuk mencipta satu inovasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia sejagat. Projek ataupun produk yang ingin saya perkenalkan pada hari ini adalah IoT Water Based Quality Monitoring System bersama wireless charger. Nak tahu bagaimana fungsinya? Jom kita saksikan. Tujuan projek. Pertama, direka khas bagi menganalisa kualiti air secara langsung atau real time. Kedua, memamparkan nilai yang boleh diperolehi melalui aplikasi di telefon pintar. Ketiga, nilai bacaan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel secara automatik. Ciri-ciri utama yang digunakan dalam projek ini adalah ESP32, pH sensor, turbidity sensor, DS18B20 sensor, conductivity sensor, bateri rechargeable, receiver wireless dan transmit wireless. Apabila switch ditekan, maka ESP32 akan terus bersambung dengan Wi-Fi yang telah ditetapkan. Sebelum itu, kita akan menguji dulu DS18B20 sensor. Tujuan sensor ini adalah untuk menguji suhu air tersebut. Dalam kes ini, kita akan menguji suhu air sejuk dan suhu air panas. Apabila sensor diletakkan di dalam air sejuk, bacaan akan menunjukkan nilai yang rendah. Dalam kes ini, saya telah menetapkan suhu di bawah paras 25 darjah Celsius. Sekiranya sensor telah ditetapkan, sensor mengenal pasti suhu tersebut lebih paras 25 darjah Celsius, maka akan keluar notifikasi dan meminta pengguna untuk menukarkan suhu tersebut. Seterusnya, pH sensor. pH sensor digunakan untuk menganalisa sama ada tahap kealkalian atau keasidan sesuatu larutan. Sebelum pengguna mahu menguji ke tahap tersebut, pengguna haruslah membuka penutup di hadapan sensor tersebut dan memastikan mata tersebut sentiasa basah. Pada dalam kes ini, kita akan menguji larutan alkali tersebut dengan menggunakan pH sensor. Data yang ditunjukkan melalui Blink App tersebut menunjukkan bahawa nilai adalah melebihi paras 7, iaitu alkali. Oleh itu, larutan tersebut adalah beralkali. Sensor seterusnya, turbidity sensor. Turbidity sensor digunakan untuk mengkaji tahap molekul yang berada di dalam air. Sekiranya air itu bersih, maka turbidity sensor dapat mengesan masuk ke dalam air tersebut dengan merembeskan cahayanya. Dan sekiranya air itu kotor ataupun terlalu banyak benda asin di dalam air, maka cahaya yang dikeluarkan oleh sensor tidak dapat merambat masuk terus ke dalam air.
Dalam kes ini, saya telah mengkaji dua jenis air, iaitu air bersih dan air campuran. Apabila sekarang saya ingin memasukkan turbidity sensor ke dalam air yang bersih. Nilai pada Blink App menunjukkan nilai yang sangat tinggi, menandakan cahaya dapat merembak masuk ke dalam air yang bersih tersebut dan mengenal pasti bahawa kurang molekul atau ion atau benda asing dalam air tersebut. Sekarang kita ingin mengkaji air yang kotor pula. Sebelum itu, pastikan sensor dibersihkan dengan tisu terlebih dahulu. Apabila sensor mengenal pasti air kotor tersebut, nilai bacaan adalah rendah, menandakan cahaya tidak dapat masuk terus ke dalam air dan mengenal pasti terlalu banyak molekul kotor di dalam air tersebut. Sensor terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah conductivity sensor. Conductivity sensor digunakan untuk mengkaji tahap kekondensan elektrik di dalam larutan air. Pepatah sains ada mengatakan semakin tinggi nilai ion dalam air, maka semakin tinggi kadar kekondensian di dalam air. Pada kes ini, saya akan mengkaji dua jenis larutan, iaitu air paip dan juga air larutan garam. Saya akan mengkaji kedua jenis larutan ini menggunakan TDS meter sensor ini. Sebelum itu, saya perlu mengkaji suhu terhadap air tersebut dengan menggunakan DS Activity Sensor meter ini. Mengapa saya perlu mengkaji suhu ini? Hal ini kerana TDS meter sensor ini sangat sensitif kepada suhu, di mana ia hanya boleh mengkondensasi elektrik sekiranya suhu air tersebut bersamaan atau bawah 25 darjah Celsius. Sekiranya suhu air berada di takat melebihi 25 darjah Celsius dan TDS meter sensor ini digunakan, maka ia boleh rosak dan tidak boleh digunakan pakai lagi. Sebelum itu, mari kita mengkaji air yang bersih ini menggunakan DSP Activity sensor. Raja menunjukkan bahawa suhu tersebut berada di paras bawah 25 darjah Celsius. Oleh itu, kita boleh mengkaji tahap kekondensaan elektrik dalam air ini. Apabila TDS meter sensor dimasukkan, Raja menunjukkan bahawa nilai konduksi elektrik adalah rendah. Hal ini kerana ion yang berada di dalam air ini sangat kurang. Dan oleh itu, air ini boleh digunakan untuk kegunaan harian. Sekarang kita akan mengkaji air larutan garam. Sebelum itu, kita akan menguji tahap suhu air tersebut menggunakan DS Activity sensor. Apabila kita dapat mengenal pasti bahawa suhu tersebut di bawah paras 25 atau bersamaan 25 darjah Celsius, maka kita boleh mengkaji air tersebut dengan menggunakan TDS meter sensor ini. Apabila TDS meter sensor dimasukkan, bacaan melalui Blink App mengatakan bahawa nilai tersebut sangat tinggi. Hal ini kerana terdapat banyak ion yang berada di dalam air ini, maka air ini tidak dapat digunakan untuk kegunaan seharian. Melalui peranti ini, pengguna juga boleh menyimpan segala maklumat yang telah diperoleh daripada sensor ini dengan cara melekan button CSV file pada Blink App. Lalu ia akan menghantar maklumat tersebut ke dalam email kita yang telah kita daftarkan dalam aplikasi ini. Apabila pengguna telah mengklik button export CSV file, pengguna boleh pergi ke email pengguna itu sendiri untuk melihat sama ada Blink App telah menghantar data history itu ataupun tidak. Apabila sudah memasuki email, pengguna haruslah pergi ke ruangan promotion. Di bahagian promotion itu, pengguna perlu mengklik message yang telah diterima oleh Blink App. Apabila pengguna mengklik button tersebut, telah kelihatan 3 jenis link di mana ketiga-tiga ini mewakili sensor-sensor yang digunakan di dalam peranti ini. Apabila pengguna mengklik salah satu link, maka ia akan download secara automatik. Apabila pengguna mengklik button tersebut, maka ia akan terus pergi ke dalam file di mana file tersebut telah dikompres. Oleh itu, pengguna perlu mengazip file tersebut.
Dan apabila pengguna membuka, ia akan membuka dalam bentuk Microsoft Excel di mana segala data yang telah kita kaji sebelum ini akan terpampang dalam tabel tersebut. Antara ciri-ciri keselamatan dalam ini adalah saya telah menggunakan USB module, di mana USB module ini adalah penyambung dari antara bateri kepada sensor, dan saya telah meletakkan button sebagai penyambung utama dalam buat power ini. Apabila button ditekan, maka USB module akan menyambungkan daripada power bateri terus ke dalam USB, dan USB akan terus menyalurkan ke sensor. Sebelum menggunakan pH sensor, pastikan penutup pH sensor mempunyai larutan kerana ia bertujuan untuk melembabkan mata pH sensor agar pH sensor tidak mudah rosak. Sekarang itu sahaja perbandingan projek daripada saya. Semoga projek yang saya perkenalkan ini mampu memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, dan diharapkan juga bermula pada hari ini maka semakin berkembanglah projek yang berasaskan Internet of Things atau dikenali sebagai IoT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.